kita, suami atau isteri, kemudian anak-anak serta zuriat keturunan kita, adik-beradik, kaum kerabat, sahabat anda, janjiran, bahkan siapa saja, khusus lagi tuan-tuan guru kita yang pernah berikan tunjuk ajar mereka pada kita, sehingga dengan sebab mereka itulah kita beroleh taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan pastinya lebih utama untuk kedua, ibu dan ayah yang tercinta, sama ada mereka masih hidup ataupun dah tak ada. Kalau mereka hidup, mudah-mudahan kehidupan mereka tu tenang sentiasa. Pernahlah perempuan rasa, kenapa tenang sangat ini hari? Rupanya ada anak mendoakan. Ada anak-anak kita yang mendoakan. Kalau mereka tu dah meninggal dunia dalam kubur, mudah-mudahan mereka kat sana juga dalam keadaan tenang, dalam keadaan nikmat daripada Allah SWT, dengan sebab kita sentiasa doakan, kita melakukan kebaikan, mereka dapat hasilnya sama. Sebab kita tanpa mereka, kita takkan hadir kan? Kita takkan wujud dengan izin Allah juga. Dan sepanjang keberadaan kita dalam majlis ilmu, seperti mana Bonda kata tadi, kita niatkan sepanjang keberadaan kita, kita kan bersama-sama. Bila dalam majlis ilmu ni, para malaikat ada sama. Jadi kita niatkan, semoga apa saja niat kita akan dirahmati dan diberkati Allah. Ataupun disampaikan makbul hajat-hajat kita itu. Betul ada Erma Okey, bagus. Awak buka video. Ini pun nampak. Baik. Okey, terima kasih. Kami minta yang lain-lain pun kalau boleh buka video, bagus sangat. Supaya saya dapat kenal pasalnya. Sebelum tu nak tanya yang sahabat kita daripada Brunei ada tak? Ada tak Bonda? Ada, Bonda Mariam ada. Ada. Pasal hari ni, pagi ni saya yang tadi, okey, tak apa. Pasal hari ni saya nak tunaikan janji. Tapi nasib diorang lah, kalau diorang nak keluar tak ada upaya lah. Pasal janji saya, pasal persoalan yang dikemukakan yang last kepada saya ialah tentang khusyuk dalam solat. Tajuk ni penting sangat Kak Ur Baik. Hari ni saya nak bawa tajuk khusyuk dalam solat. Boleh pasal ini pun yang saya janjikan pun. Boleh. Pasal khusyuk ni adalah kerja hati. Sebab bila Bonda Rosniati diminta saya tajuk apa, saya akan bawa tajuk soal hati je. Soal hati. Bila awak fikir soal hati je, ingat Ustaz Nur Rashid. Asal ingat Nur Rashid, ingat soal hati. Puan boleh? Nampak tak yang saya share ni? Dapat. Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam solat. Apa dia khusyuk? Lepas ni kita akan bicarakan tentang khusyuk. Khusyuk, okey. Apa dia khusyuk? Okey. Bonda admin kita nak mulakan. Silakan. Apa dia khusyuk? Pengertian khusyuk. Boleh Bonda? Silakan. Bonda admin kita yang host tadi. Silakan. Apa Bonda? Boleh? Yang tu. Ataupun saya baca lah. Ya, silakan. Siapa tu? Saya tu. Puan Rosniati. Okey, silakan Puan. Okey, Rosniati. Okey, Bonda. Okey, silakan. Kamus Dewan. Yang tu ke Ustaz? Ya. Kamus Dewan telah mengertikan khusyuk dengan pengertian berbuat sesuatu atau berbuat ibadah dan lain-lain lagi dengan penuh minat atau sepenuh hati atau dengan sungguh-sungguh. Okey, boleh faham tak? Faham. Okey, maksudnya bila kita buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Khusyuk. Itu khusyuk tu. Jangan itu sambil secara lewa. umum. Okey, ini jangan sambil lewa. Ini menurut Kamus Dewan. Ini pun masih umum lagi. Kalau nak lebih detail lagi, lebih khusus lagi yang bawah ni Bonda. Sambung Bonda. Silakan. Sambung ya. Menurut bahasa Arab, khusyuk bererti tetap. Tetap diam, tunduk dan merendah diri. Okey, itu saja. Itu saja. Itu menurut kamus. Tadi kamus Dewan. Ini kamus bahasa Arab. Apa arti khusyuk? Daripada perkataan khusya'a. Khusya'a ni artinya tunduk tetap, dia tetap je. Kalau orang tanda orang tu khusyuk bila dia tak bergerak pun.
tak bergerak. Macam orang-orang dalam video ni tak bergerak-gerak pun. Kita tak tahu lah dia khusyuk yang macam mana tu. Okey, baik. Satu. Yang kedua, dia diam aja. Dia tak bergerak-gerak tu. Tetap tadi. Dan dia biasanya tanda khusyuk ni dia tunduk. Dia tunduk. Tapi tak mestinya tak tunduk tu tak khusyuk. Tak. Tapi biasanya tanda-tanda tu. Jadi khusyuk tu maksudnya tetap. Ataupun diam. Ataupun tunduk. Ataupun merendah diri. Ini menurut bahasa. Kalau dalam kitab Arab, bila disebut menurut bahasa ni menunjukkan apa? Menunjukkan apa, Puan? Menunjukkan dia buka kamus. Terjemahan kamus. Jadi yang mana menepati? Kita akan tengok menepatinya bila kita tengok dia punya makna menurut apa dia, Puan? Menurut bahasa. Menurut istilah. Jadi yang saya highlight ni menurut istilah. Okey, minta siapa lain nak sambung. Silakan. Adik. Okey, saya bacakan. Adik, silakan. Adik dulu. Okey, silakan Adik dulu. Adik dulu. Tak apa, kita akan gilirkan insya-Allah. Silakan. Adik Irma. Kemudian pengertian khusyuk dalam sembahyang telah diertikan oleh para ulama dengan berbagai-bagai pengertian. Tetapi kesimpulannya bolehlah diertikan bahawa khusyuk itu adalah satu keadaan di hati yang sentiasa muraqabah, bermusyahadah, bermunajat, berdoa dan hadir bersama Allah Ta'ala serta khudu', merendah diri dan merasa hebat, takut, takzim dan kasih kepadanya Jalla Jalaluh dan Jalla Jalaluh. Sampai itu dulu. Okey. Jadi yang saya nak highlightkan secara kesimpulannya, yang saya highlight ni sekarang ni. Apa dia? Ialah seorang tu sentiasa muraqabah. Muraqabah ni maksudnya apa? Sentiasa memerhatikan. Ataupun memberi penumpuan hati. Muraqabah Muraqabah orang yang dia sangat memberikan perhatian dan tumpuan hati. Ataupun tanda khusyuk tu hati dia sentiasa musyahadah. Musyahadah ni dia perkataan apa? Syahadah lah. Menyaksikan sungguh-sungguh. Menyaksikan. Musyahadah daripada perkataan syahadah artinya kesaksian lah. Memberikan kesaksian yang lebih kepada semalam kita ada bicarakan adik semalam kita bicarakan apa tentang musyahadah? Yang golongan yang ketiga tu iaitu orang yang bila mana dia melakukan solat ataupun dia melakukan apa saja ibadah, dia rasa seolah-olah Tuhan ada depan. Allah tu hadir seolah-olah Allah ada depan mata kita. Allah ada depan mata kita. Boleh nampak ke Tuhan? Tak ada seorang pun boleh nampak Tuhan. Rasulullah pun tak nampak. Rasulullah pun dinampakkan Allah bila dibawa naik satu tempat penuh. Satu tempat yang tertinggi iaitu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Dia dibawa kepada Sidratul Muntaha sampai kepada Jannatul Ma'wah. Dekat situ yang Rasulullah dapat lihat Tuhan. Dan kita juga menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita juga akan dapat lihat Tuhan. Di sana nanti, bukan di sini. InsyaAllah. Mudah-mudahannya. Ya, macam mana nak dapat lihat peluang untuk dapat lihat Tuhan ni? Pertama, masuk syurga. Tapi setiap masuk syurga, banyak rintangan. Di dunia ni kita paksa kita harungi dia. Ujian-ujian tu. Bila sana dapat syurga je, insya-Allah kita semua akan dapat lihat Tuhan nanti, insya-Allah. Macam mana dapat lihat Tuhan? Ya Allah. Inilah Tuhan yang sebenar-benar yang selayak disembah. Yang dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Tuhan dalam tangan Tuhan mengatasi tangan-tangan mereka. Macam mana tangan Tuhan? Jangan gambarkan Tuhan, tangan Tuhan macam tangan kita. Kalau gambarkan tangan Tuhan macam tangan kita, syirik lah kan. Tapi macam mana tangan Tuhan yang kita dalam Al-Sunnah wal Jamaah kita takwilkan menurut selayaknya. Artinya kuasa. Semua berada dalam tangan saya. Apa yang ada dalam tangan saya sekarang? Tak apa pun. Kan dalam kuasa saya. Dalam kepimpinan saya. Itu maksud dia. Bila mana selain daripada memang kita tak nampak Tuhan, tapi rasakan seolah-olah Tuhan nampak kita. Boleh rasa tak? Contohnya. Boleh. Contoh ni gini Puan.
nak rasa boleh tu pasal ni rasa masing-masing. Tak boleh nak cakap. Tapi saya nak gambarkan gini. Cuba perempuan bayangkan, perempuan pergi ke masjid ataupun ke surau, ada ustazah tu nak mengajar. Ustazah tu nak mengajar. Dalam masa dia nak mengajar, itu hari patutnya mengajar pukul 9.30. Tapi pukul 9 dia dah ada dekat surau tu. Ataupun dekat masjid tu. Kenapa ustazah datang awal sangat ustazah? Rupanya ustazah tu ada masalah. Apa masalah dia? Masalah ustazah ni kejap lagi nak mengajar. Tapi dia belum buat revision. Apa benda nak mengajar hari. Kita ustaz-ustaz ataupun perempuan sendirilah. Kalau perempuan diminta untuk berucap sesuatu, pertama kena bagi tajuk. Yang kedua, apa bahan yang nak cakap kan. Kita mesti ada persediaan kan. Siapa yang pernah jadi cikgu dia tahu. Dia kena ada persediaan mengajar. Jadi ustazah ni kebetulan dia tak sempat nak buat untuk inari apa dia mengajar. Dia tak tahu apa. Lepas tu dia datang lawal. Konon-konon nak buat revision tu. Tiba-tiba kita datang. Kita ni yang ada depan saya ni lah. Awak pun masuk dalam masjid tu ataupun surau tu. Ustazah awalnya sampai. Kita pun katalah setelah kita beri salam ustazah. Lepas tu kita pun ustazah minta izin ustazah saya nak solat, nak tahiyatul masjid. Kita pun nak solat lah. Ustazah kata silakan. Okey, lepas tu kita pun solat. Perempuan dah siap pakai telekung, dah siap nak semayang. Lepas tu perempuan angkat takbir. Perempuan angkat takbirnya mana puan? Angkat takbirnya mana puan? Cepat, macam mana? Pastinya bila awak angkat takbir, tak macam biasa-biasa kan? Betul? Kenapa? Pasal awak bayangkan ustazah kat belakang seolah-olah sedang memandang ataupun memerhatikan awak. Perasan tak? Lama, tak ada jawapan lah. Semua tutup mic. Okey, baik. Perasan Ustaz. Betul Ustaz, betul. Perasan Ustaz, Okey, bagus kita kalau rasa ada dalam perasan. kita jaga. Ya, Kita awak jaga. akan mati angkat takbir. Allahu Akbar. Dia punya tekun tu lain. Pasal apa? Ustazah lihat. Ustazah nampak. Alah, malu kalau aku agak takbir tak betul depan ustazah. Walhalnya, biasa-biasanya, dia angkat takbir lebih kurang ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih kurang je. Tapi oleh kerana ustazah ada belakang, dia punya hati-hatinya dia angkat takbir tu, seolah-olah dia sedang dipersaksikan. Sedang diperhatikan. Yang diperhatikan itu yang dimaksudkan musyahadah dekat sini. Boleh faham? Itu cara mudah lah yang boleh dibantu. Itu maksud musyahadah tu. Artinya rasa dalam hati bahawa Tuhan sedang memerhatikan. Dan rasa perasaan ini berbeza antara kita bergantung pada iman. Bergantung kepada keyakinan. Bergantung pada kekhusyukan Ustaz. Ya, khusyukkan lah. Yalah, bergantung kepada sejauh mana kita yakin Allah sedang memerhatikan kita. Itu yang dikaitkan dengan khusyuk tadi. Yang sahabat kita pada minggu lepas yang dia minta tanya Ustaz boleh tak terangkan tentang khusyuk. Detail ni khusyuk ni. Dan yang ketiganya, tanda dia khusyuk, dia akan bermunajat kepada Tuhan. Nampak perkataan munajat ni? Munajat ni maknanya apa? Yang saya highlightkan ni. Munajat ni diambil daripada perkataan najwa. Ada tak ni kawan-kawan kita nama najwa? Ada? Tak ada benda? Najwa ni apa makna dia? Tak ada. Najwa ni apa makna ni? Najwa ni maksudnya bisik. Dan Bisik? munajat ni, ya berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Berbisik. Munajat ni ialah orang yang rajin berbisik. Memunajat kepada Tuhan. Biasanya kita bahasakan munajat ni munajat dengan Tuhan lah. Kurban Dan munajat. munajat pada Tuhan, kalau kurban. perempuan munajat dengan Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Ya? Kurma najwa tu maknanya kurma berbisik lah Ustaz. Itu makna asal. Apa kebaikan daripada bisik? Kesopanan. Kan? Jadi, di antara orang berbisik dengan Tuhan ni dengan berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dia berdoa kan? Ataupun dia berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia berbisik dengan Tuhan. Ada orang macam, Subhanallah. Ada? Dia tak ada munajat macam tu dia.
Dia munajat dengan cara bisikkan aja. Bisikkan ataupun dia apa nama dia? Dia buat rintihan, ya Allah, sesungguhnya aku ni sangat lemah ya Tuhan. Kalau Engkau tak bantu aku dalam hidup ni, aku tak mampu meneruskan hidup ni bersendirian, wahai Tuhan. Siapalah aku tanpa dirimu. Mulalah tu dia berlagu. Di mana Sebab tu lagu siapalah aku tanpa dirimu. Ada orang dia bawa siapalah aku tanpa dirimu. Dirimu tu artinya Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, kita tak ada makna dalam kehidupan kita. Tapi ada orang dia bawa pada power makwa dia. Itu yang masalah dia. Itu masing-masingnya hal lah. Okey? Masing-masing. Tapi baiknya kalau kita dapat pada ketuhanan. Ya. Okey? Macam bila Jamal berkata apa nama? Padamu kekasih. Siapa kekasih kita? Allah. Ya, kalau awak bawa kepada Allah, kalau awak bawa pada power awak lah. Itulah kekasih saya. Ya. Kalau anak lah, tak kisahlah siapa pun. Ya. Betul. Engkau lah yang satu. Siapa yang satu tu? Kalau orang bawa kepada Allah, Allah lah. Kau Ulanglah. kekasih awal dan akhir. Siapa kasih awal, kasih akhir? Siapa yang awal, siapa yang akhir? Kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan lah maksud dia. Betul? Masing-masing lah. Kan? Itu bergantung kepada diri kita masing-masing, niat dalam hati kita. Jadi munajat adalah suara bisikan dan dia merupakan adab juga. Kalau kita nak minta kepada ayah kita, mak kita. Ada kita pekik-pekik dengan dia. Tu tak ada adab lah. Mak, nak minta tolong sikit mak, boleh mak? Nak minta mak tolong doakan saya. Kan munajat tu. Munajat tu maksud kita berbisik dengan mak kita. Mak tolong doakan saya mak. Saya ada masalah gini. Mak tolong doakan saya, hajat saya pasal ini untuk anak saya pun. Dan anak saya ni cucu mak juga. Kita berbisik dengan dia. Bisik itu yang dinamakan merayu, merintih, berdoa ataupun apa-apa yang seumpamanya. Itu yang maksud dengan munajat. Ada orang dia zikir munajat. Sebab tu zikir tu cara kan dia bentuk macam merintih, merayu kan. Itu dia. Kemudian seterusnya berdoa. Berdoa tu termasuklah. Termasuk berdoa. Kerana inilah kekuatan kita. Doa silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata kita orang beriman. Kita harapkan kemenangan, mengharapkan kejayaan, mengharapkan apa. Dan janji Allah, Udu'uni astajib lakum. Kita doa, Allah janji dengan makbul. Allah jamin tau dengan makbul. Dengan syarat-syarat tertentu. Dan pernah tak Puan? Bila anak kita minta, kita bagi terus. Pernah tak? Pernah. Anak kita minta sesuatu, dia minta apa-apa dengan kita bagi terus. Ibu, nak RM50 ibu? Nak RM50, nak beli sekian. Kita bagi terus. Pernah tak? Pernah Ustaz. Pernah itu satu. Itu maksudnya dia doa ni maksudnya minta Allah bagi terus. Macam kita tadilah bagi terus. Yang kedua, pernah tak dia minta kita tak bagi-bagi? Kita tak bagi. Bila kita bagi? Nanti cukup bulan. Pasal duit tak ada. Ataupun mungkin kita bagi minggu depannya. Ataupun bulan depannya. Ataupun tahun depannya pun kita bagi. Sebab-sebab yang tertentu. Tapi bagi kita pasal kita masalah ada halangan-halangan tertentu. Tapi Allah tak ada halangan. Memang Allah sengaja nak bagikan di masa depan. Sekarang kita minta tak dapat. Tapi tahun depan ni baru dapat. Baru nampak. Kita minta pada Tuhan. Tahun depan dapat. Artinya dalam kita minta memohon kepada Allah ni ada ketika dengan 3 cara Allah bagi. Pertama cara COD. COD tu apa Puan? Cash on delivery. Dapat spontan, dapat terus. Biasanya berlaku COD ni dekat mana? Dekat Mekah. Kebanyakan peristiwa berlaku Mekah. Dekat sini pun boleh berlaku. Tapi sini tak macam kebanyakan berlaku di Mekah. Satu. Yang keduanya Puan, kadang-kadang dia minta, Tuhan tak bagi terus, Allah tangguhkan. Itu yang bagi. Ada orang dia bagikan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan adanya selepas mati pun Allah bagi. Itu hak Tuhan nak bagi tidak. Tapi Allah jamin, Allah bagi. 2. Yang ketiga, pernah tak? Kita minta sesuatu, tak dapat-dapat pun. Yang kita nak tu tak dapat, lain yang dapat. Pernah tak? Kita minta sesuatu, yang kita nak tu tak dapat, lain pula yang dapat.
Ini yang dinamakan lain minta, lain yang diperolehi. Lain dapat. Lain yang kita hajat nak ini. Lain yang kita dapat. Macam dulu anak kita kecil-kecil, dia minta kita, dia sangat nak benda ni. Kita tak boleh. Kita belikan juga tapi benda lain. Katalah anak kita kecil lagi, dia perlukan mainan. Kita belikan mainan. Lain dia minta, lain yang kita belikan. Kenapa? Dia pasal tak sesuai dengan mainan ni. Dia sesuai dengan mainan ni. Contohnya. Dan begitu juga hak Allah. Allah boleh bagi apa yang kita minta, dia tak bagi. Lain yang kita minta, dapat. Dan kadang-kadang itu yang kita tak perasan. Bahawa doa kita dah makbul. Ya puan Itu berdoa. Kemudian khusyuk tu juga dimasukkan dengan hadir hati bersama-sama dengan Allah. Masa semayang ini pasal ni kait dengan semayangan ataupun apa ibadah pun kita lakukan, hati kita ada dalam tu. Contohnya, perempuan sedang baca, ingat tak dulu? Orang tua kita, mungkin bapa kita ke, mungkin suami kita sedang baca surat khabar. Cuma sekarang tak ada surat khabar. Masing-masing menghadap handphone aja. iPhone canggih tu. Okey. Sekarang surat khabar dah tak perlu. Surat khabar pun tak pernah laku dah sekarang. Okay, orang dulu kan sikit-sikit baca surat khabar kan? Pernah tak puan? Kita panggil ayah kita, dia buat tak tahu je. Pernah tak? Dia sedang baca surat khabar tu, dia buat tak tahu. Kenapa dia buat tak tahu? Ataupun perempuan sedang baca buku. Dia khusyuk baca. Khusyuk. Yes, dia khusyuk. Dia sedang hadir hati ketika dia membaca tu. Seolah-olah dia ada bersama-sama dalam lakonan cerita yang dia sedang baca tu. Seolah-olah macam dia pula hero dia. Ataupun yang mak dia itulah dia lah sebagai heroin. Kalau awak lah sendiri. Kita baca seolah-olah kita menjadi heroin dalam cerita tu. Sampai anak kita panggil, dengar tak? Dengar. Tapi kita tak perasan dia. Bila anak tu tolak kita, kenapa? Ini maksudnya hadir hati dalam apa yang kita sedang kecimpung. Kalau baca, bacaan lah. Kalau semayang, sedang semayang lah. Sampai itu yang jadinya puan, orang-orang yang sedang semayang ni, dia tak tahu apa yang berlaku keliling. Seperti mana seorang ni, dia anak isteri dia sedang berbual. Lepas tu tiba dia suami dia nak semayang sunat dekat rumah. Dia nak semayang. Lepas tu si ibu kata, ibu dia kata kepada anak-anak dia dan ada kawan-kawan dia lain tu, dia kata, suami saya nak semayang tu. Ayah nak semayang tu. Jadi minta semua diam. Ayah dia kata apa? Bila saya dah angkat takbir je, saya dah angkat takbir, Allahu Akbar, awak cakaplah, saya dah tak dengar dah. Saya dah tak ambil pot lah apa yang kamu akan perkatakan. Itu dinamakan hadir hati dengan Allah dalam semayang. Lain kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, korang ni kerja ngumpat Kenapa? Dia tengah semayang, dengar cerita orang tu. Habis seolah-olah dia bersama-sama dengan orang yang mengumpat tu. Kerja-kerja kau ni tak ada kerja lain yang mengumpat je. Patutnya dia dalam semayang, patutnya dia dengan Tuhan. Dia sibuk dengan cerita orang sebelah tadi. Pernah tak berlaku gitu? Keliling kita. Itu yang berlakunya tak khusyuk. Dia khusyuk dengan perbualan orang tu pula. Atau dengan kata lain puan, pernah tak perempuan tengah semayang, tiba-tiba ada orang sebelah kita dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ganggu tak kita sebelah? Ganggu tak? Kalau kita terganggu tak? Ganggu. Ganggu Siapa yang takkan rasa terganggu? Bila orang tu dia semayang, dia fikirkan bacaan dia. Tak fikirkan bacaan orang tu. Tapi oleh kerana dia terlalu fikirkan bacaan orang dia baca kuat. Apalah orang dia baca kuat. Terganggu betul bacaan aku. Bila dia rasa dia terganggu, memang dia akan terganggu. Tapi kalau dia sibuk dengan bacaan dia dengan bacaan Fatihah dia dengan Tuhan, dia akan sibuk dengan bacaan dia. Dia tak pedulikan orang tu baca kuat mana pun, dah tak kisah. Kan? Perempuan pernah tak pergi majlis kahwin? Orang-orang dulu kan ada pancaragam, ada gazal, ada macam-macam kan. Pancaragam pula lagu zaman pop ye. Zaman-zaman kita dulu. Aduh. Tak haru kita dah buat dia. Itu yang bila dia salam mesra yang ku berikan, haru kita. Itu salam mesra biasa je. Kalau dia cerita pasal lagu Pak Wu, haru kita dia buat dia.
Ada nostalgia pula kita kat Jadi- situ. Tu yang kacau. Sebab tu macam mana nak hadirkan hati bersama Allah dalam solat kita ataupun apa ibadah pun yang kita lakukan. Ini termasuk khusyuk. Serta khuduk. Khuduk apa? Khuduk ni dia sama dengan apa nama tu, dengan apa nama tawaduk. Tapi dia lebih hebat daripada tu lagi. Maksudnya khuduk ni lebih bukan sekadar merendah diri, dia lebih kepada menghina diri. Dan selayaknya menghina diri ni dia tulis sini merendah diri kan. Merendah diri tapi lebih kepada menghina diri. Menghina diri ni boleh layak hanya untuk Allah je. Kita tak boleh menghina depan sesama makhluk. Depan manusia kita nak hina diri tak boleh. Cuma kita merendah diri depan mak ayah kita. Kita tak boleh menghina diri depan. Hanya layak untuk menghina diri depan Allah saja. Boleh faham Puan? Kemudian termasuk khusyuk lagi bila dia merasa haibah. Sebut haibah. Aibah. Haibah. Haibah ni apa? Tak dah. Cuma AIBAH ke? perkataan kita semua haibat. Dia semua haibah. Kalau banyak tu haibat. Okay, haibat. Haibat tu perkataan Arab tu. Hebat lah. rasa- Hebat lah nama dia. Ya, rasa hebat. Kita rasa Allah tu maha hebat. Yang tak boleh macam kita kan. Kalau kata tuan-tuan berdepan dengan orang pembesar. Apatah lagi berdepan dengan raja ataupun sultan. Jangan rasa. Rasa kedil sangat kita kan. Dan perasaan ini yang kita nak bawa ketika kita dalam solat ataupun dalam kita melakukan ibadah untuk Allah, kerana Allah. Dan kemudian ada sebelum, lepas tu ada perkataan apa? Khauf, takut. Rasa takut gerun kita melakukan kesalahan depan sultan. Takut sangat. Kita tak biasa masuk istana, takut dia macam apa patut buat. Dan begitu jugalah ketika Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bukan Nabi nak berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Tak, ketika Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha, bila sampai pada Jannatul Ma'wa, dan waktu itu diperintahkan Nabi untuk masuk menghadap Allah bersendirian. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi, silakan ya Rasulullah untuk menghadap Tuhan. Kan Nabi berkata kepada Jibril, apakah seorang teman dia akan biarkan teman dia begitu saja? Maksudnya kenapa Nabi kata gitu? Nabi pun takut nak berdepan dengan Tuhan bersendirian. Pasal dia tak pernah tengok Tuhan. Dan pada ketika itulah Jibril berkata, aku tak mampu untuk turut serta. Kalau aku masuk juga, aku akan hangus terbakar. Walaupun dia daripada cahaya. Kenapa? Takut juga, bimbang juga kita bila nak berdepan dengan Tuhan. Kehebatan Tuhan tu yang sangat digeruni. Seterusnya, salah satu benda tanda khusyuk lagi ialah berasa takzim. Takzim apa, Puan? Orang-orang Johor takzim patut kena tahu ni. Adik, ataupun yang lain pada Johor tu patut kena tahu. Kalau tak tahu, jangan jadi orang Johor. Hormat. Ya, membesarkan, mengagungkan. Bukan sekadar hormat, mengagungkan. Hormat di samping mentakzim artinya mengagungkan. Daripada perkataan azimun, azzama. Azzama yu'azzimu ta'zimun. Kalau qaddama yuqaddimu takdimun. Jawwada yujawwidu tajwidun. Oh tu tajwid tu. Artinya mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan Allah SWT dengan masa bila? Bila kita mengangkat takbir tu. Allahu Akbar. Bila kita nak rukuk. Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar tu. Mengagungkan Allah dengan penuh hati. Boleh Puan? Dan kemudian ada yang berikutnya. Ada mahabbah kepadanya. Allahu Jalla Jalaluh. Pernah dengar tak perkataan Jalla Jalaluh? Apa makna dia? Jalla Jalaluh, siapa bantu saya? Jalan Apa tu makna? cantik. Oh, jalan tu cantik Itu Jamal. Jamal Cantik, Jamal, Jamil. Jalan. Pernah dengar Lalu kalau kat Johor ni dia ada Asma' Husna tu. Ya Jalan. Allah Jalla Jalaluh. Ya Rahman Jalla Jalaluh. Apa tu?
Perkataan ni sama makna tapi dia berlain sifat. Pasal jalla tu adalah kata fi'il. Jalalu adalah kalimah isim. Siapa belajar Arab ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, ada kalimah huruf. Jalla tu kalimah fi'il. Fi'il dia adalah fi'il madhi. Sedangkan jalalu adalah kalimah isim. Isim dia adalah isim masdar, kata terbitan. Jadi kalau kita nak terjemahkan apa? Telah agunglah kebesarannya. Jalaluhu sebenarnya. Jalaluhu tu, H tu ialah hu. Ada hu patutnya. Jalla jalaluhu. Patutnya gitu. Tapi kita wakafkan jalla jalaluh. Artinya telah agunglah kebesarannya. Kalau orang tanya Puan jalla jalaluh apa makna dia? Telah agunglah Telah kebesarannya. agunglah kebesarannya. Okey. Okey, boleh Ini di antara ringkasan daripada khusyuk lah. Okey, siapa nak sambung bacaan? Silakan. Siapa tadi? Boleh Ustaz. Daripada mana? Okey. Daripada dan langsung gitu. Okey, dan langsung hal itu berkesan mempengaruhi segala anggotanya menjadi tetap, tidak bergerak-gerak, pandangan matanya tetap ke tempat sujud tanpa merayau-rayau dan penumpuannya terganggu dengan orang yang nak keluar, nak live meeting ni. Penumpuannya hanya tertumpu kepada ibadat sembahyangnya semata-mata. Boleh, benda apa maksud dia? Maksudnya tadilah supaya kita tu untuk berkesan tu kita semua anggota kita, panca indera kita tu tetap pada pandangan kepada tempat sujud kita, mana tak merayau-rayau tempat lain dah sebab kita nak fokus kepada ibadat sembahyang kita. Kenapa dia kaitkan dengan makna yang atas ni tadi? Apa makna khusyuk? Khusyuk dalam bahasa Arab dia kata tadi, dia katakan yang ni kan. Dia tetap sebab nak apa tadi murakabah, sebab murakabah tu nak beri pertumpuan, musyahadah supaya kita saksian, munajat, berdoa, merendah diri. Semua tu merangkul semuanya tu dalam hati kita lah. Okey, betul. Dalam Dan hati kita ini supaya dia kita akan memberi kesan kepada anggota zahir kita. Anggota kita supaya kita Ini yang dapat makna fokus. makna asal khusyuk tu. Dia akan tetap, dia akan diam, dia akan tunduk, dia akan merendah diri. Itu makna asal khusyuk dalam bahasa Arab. Itu. Okey. Faham tak yang saya highlightkan sekarang ni? Ya, Itu menurut makna bahasa asal Arab menurut khusyuk. bahasa. Jadi itu Tetap. daripada ni nanti adalah daripada yang sesuatu keadaan hati yang sentiasa murakabah, musyahadah, munajat, doa, hudurul qalb ataupun hadir hati ataupun khudu' ataupun haibah ataupun khauf, takut ataupun ta'zim, membesarkan, mengagungkan, serta kasih ni maksudnya mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekali perkara ini semua sekaligus akan membawa kesan mempengaruhi anggota zahir kita. Tak bergerak-gerak. Tetap dia. Mata pula tetap tangan pada tempat sujud saja. Taklah merayau ke kanan. Kalau dia mata merayau ke kanan, merewang ke? Dia tak merewang macam tak khusyuk lah tu. Merewang-rewang. Puan ni pada ketika itu kat mana? Dia hanyalah kepada solat dia semata-mata ataupun apa saja ibadah yang sedang dilakukannya. Wallahu a'lam. Okey. Inilah perbahasan tentang khusyuk. Baru dia punya definisi dan tajuk. Tentang kedudukan khusyuk dalam sembahyang, nanti kita akan sambung akan datang. Okey. Okey, saya nak buka kepada soalan. Silakan Puan. Okey, mana yang ada nak bertanya soalan tentang topik yang kita bincang hari ini, silakan. Tentang khusyuk. Mungkin ada kemuskilan waktu kita melakukan solat nanti insyaAllah. Ya, silakan. Silakan. Ini bukan solat apa saja ibadah yang kita lakukan Okey. Ya. Kan tajuk ni ibadah apa. Okey, silakan. Silakan jemaah. Nak tanya? Mungkin daripada kuliah yang lalu, mungkin ada juga soal hati yang lain-lain berkaitan. Bolehlah kebetulan Ustaz ada kali ini, bolehlah soal
apa-apa kemuskilan kita tentang soal hati dan juga kekusyukan dalam solat kita. Silakan. Ustaz, kalau tanya lain sikit pada ni tapi Sekarang kita akan solat masuk juga. betul. Lain pada tajuk tapi tetap Okey, juga boleh. berhubung dengan solat. Saya cuba kak. Okey. Saya cuba kawan. Kawan daripada mana kawan? Saya daripada Kuantan, daripada Seri Kembangan, orang Kuantan. Okey, sila kak. Saya daripada Seri Kembangan. Okey. Ini Silakan. kita Soalan dia. difahamkan apabila kita mengerjakan solat sunat, kita boleh duduk. Okey. Ya. Walaupun kita tak uzur. Ya. Okey. Masa kita duduk tu, kita bukan orang yang uzur, tapi kita semain duduk. Bagaimanakah cara kita nak lakukan pergerakan rokok dan sujud tu? Adakah kita mengikut cara orang-orang yang uzur yang sembahyang atas kursi? Okey, nak tuan tanya dulu. Kawan Aisyah ni, dia nak duduk bawah ke duduk atas kursi? Duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Okey. Duduk atas kursi, Tapi kita ni duduk orang di bawah. Ya, tahu. Sembahyang sunat tak ada masalah. Sembahyang sunat tak ada masalah. Jadi, bila sembahyang sunat tak ada masalah, kita boleh duduk atas kursi. Tapi macam mana cara masa kita duduk atas kursi tu, macam mana cara kita nak rukuk dan sujud tu? Adakah kita mengikut cara orang yang uzur yang duduk atas kursi? Sama je. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu bahawa bila kita duduk kita sembahyang berdiri, kita dapat markah penuh. Ya. Kawan Faham. dapat markah penuh, pahala penuh lah, pahala penuh. Kalau orang kalau nak kumpulkan duit banyak, dia akan buat sesuatu yang boleh datangkan hasil banyak. Kalau boleh tak nak ni, bahkan bukan nak kurangkan lagi, kalau boleh nak overtime lagi. Nak tambahkan simpanan, koleksi pahala sebagainya. Tapi dalam hal ini, bila kita buat sembahyang duduk, sedangkan kita tak uzur, boleh sembahyang susah, tapi pahala dia separuh lah. Okey. Soalan dia sekarang, macam mana cara kita nak sembahyang duduk? Cara dia sama. Cumanya, katalah, kawan dengar bila kita duduk kat kursi, bila kita sembahyang macam biasa, kita katalah saya duduk angkat takbir macam biasa, qiyam kita biasa. Tiba-tiba bila puan nak rukuk tu memadai dengan dahi kita menyamai lutut. Okey. Dahi menyamai lutut. Paling kurang. Bila sujud lebih daripada dia dahi kita paras lutut. Okey. Nanti dulu, itu kata cerita paling kurang. Kalau nak lebih lagi, lebih membungkukkan sekira-kira dahi kita sama paras dengan tempat sujud. Itu yang terbaik. Kemudian bila i'tidal sami Allahu liman hamidah, sujud mesti bezakan dengan kedudukan rukuk tadi. Mesti lebih turun lagi. Lebih rendah lagi. Itu saja. Kalau itulah caranya, samalah. Dia cuma bezanya kalau orang yang sembahyang fardu, sembahyang wajib, dia wajib berdiri. Kalau dia sembahyang dia saja-saja tak sah sembahyang. Itu beza kalau sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia wajib kena berdiri. Kemudian dia masa berdiri, masa nak rukuk, dia boleh berdiri lagi tak? Dia boleh berdiri. Wajib dia rukuk dengan keadaan berdiri. Kemudian di masa dia i'tidal, dia boleh berdiri lagi tak? Berdiri. Kemudian masa nak sujud, dia boleh turun tak? Kalau dia boleh turun, wajib turun. Kalau tak boleh turun, waktu itu yang dimaafkan dia duduk kat kursi. Untuk sujud saja. Tapi bila dia sambung balik, tu rakaat. Okey, itu bagi orang tadi maksudnya orang yang sihat itu apabila dia sembahyang duduk, dia seolah-olah menyerupai orang yang uzur. Cara rukuk dia dan cara sujud dia. Okey. Bagi orang yang uzur pula, apabila dia sembahyang di kursi, dia mampu untuk rukuk, dia mampu untuk i'tidal, dia mampu berdiri, cuma dia tak mampu sujud. Apakah dia ada setengah-setengah ustaz mendengarkan pada kita, dia berdiri juga selepas dia rukuk tu, tetapi untuk sujud itu dia masih lagi membongkokkan badannya, tetapi melebihi daripada rukuk tu tangan dia boleh berada di atas betis. Boleh. Maknanya tangan dia berada di atas betis. Tapi ada juga yang sujud itu
masa dia duduk tapi dia lebih daripada rokok masa dia sujud. Jadi mana satu yang perlu kita ambil? Sedangkan dua-dua dia boleh buat. Kawan. Saya Saya. jawab Ya. saya dah faham soalan tu. Jadi ketika dia masalah sujud untuk turun. Pasal dia ada masalah lutut. Ikut keadaan dia. Ya. Keadaan dia dengan syarat masa dia sujud tu mesti lebih rendah daripada rukuk. Itu je. Walaupun Buatlah dalam keadaan dia berdiri yang lepas rokok tu. Ya, boleh, tak ada masalah. Buatlah macam mana Tapi pun. kalau misal kata dia mampu Ustaz dua-dua. Dia boleh ada kalanya kesihatan dia mengizinkan untuk dia sujud itu dalam keadaan berdiri selepas rokok tu tangan dia berada di betis. Maknanya membongkok dia tu lebih daripada rokok. Tapi ada kalanya dia tak buat macam tu. Dia terlupa. Dia buat macam dia biasa duduk masa duduk tetapi rokok masa duduk dan sujud masa duduk. Tak apa sudah. Either one. Kawan ke yang sakit ni? Bukan? Ya saya yang dua orang kursi roda. Ya, okey. Jadi bergantung kepada keadaan. Pasal orang yang sakit tu saja yang tahu keadaan sakit dia. Faham. Okey. Jadi bila ada keadaan itu, ikut pada keadaan yang kita mampu. Saya tak boleh cakap atas dasar saya orang yang sihat, nak buat semayang seperti mana yang sepatutnya. Tapi seboleh-bolehnya kalau boleh berdiri, masa rukuk dalam keadaan berdiri, tidak boleh berdiri lagi, nak sujud, dia tak boleh nak sujud macam biasa. Bagusnya duduk. Pasal biasanya kalau orang dia nak sujud tu bagaimana keadaan, buatlah macam mana yang dia mampu. Boleh dalam keadaan dia sujud dengan tangan kat lutut ke, ada yang letak tangan dekat bumi ke, macam mana pun tak ada masalah. Cuma syarat sujud apa dia? Kenalah lebih rendah daripada rukuk. Itu je, selesai. Okey dah. Okey, terima kasih. Satu lagi saya punya kemuskilan. Dia boleh buat sujud tu lebih bongkok daripada rokok. Jadi dengan secara langsung tangan dia tu berada di atas betis, bukan lagi atas lutut kerana dia ni sujud. Tapi ada kalanya dia buat masa duduk je. Contohnya saya lah Ustaz, saya bersemayang berjemaah di surau. Masa saya bersemayang jemaah di surau tu, saya tak pernah lupa untuk sujud dengan berdiri. Selepas rokok tu badan saya lebih membongkok sehingga saya boleh pegang tangan saya di betis. Maknanya saya tunduk setunduk-tunduk. Tapi bila saya semayang di rumah Ustaz, saya tak ingat nak buat macam tu. Saya buat macam saya biasa buat. Saya semayang duduk, yang saya rokok dalam keadaan duduk dan saya sujud dalam keadaan duduk. Jadi adakah berdosa? Ya saya. Kawan, soalan kawan saya dah faham dah. Dah jawab pun dah tadi. Kawan tak perasan. Sekemampuan saya sama tapi saya lupa Ustaz. Saya lupa. Tak ada masalah. Okey, kan saya dah jawab tadi. Syarat sujud, ketika sujud, dia punya kedudukan rendah, dia menunduk tu kena lebih rendah daripada rukuk. Itu jawapannya. Tangan dekat mana tak ada masalah. Bukan kita punya pahala lebih kalau kita lebih tunduk masa berdiri ataupun kalau nak pahala lebih berdiri. Berdiri tu pahala lebih sujud kat bawah. Itu yang wajib. Jadi maknanya kalau saya terlupa tu tak ada masalah dia Ustaz ya. Terlupa untuk buat masa sambil berdiri tu ya. Nama pun dah terlupa. Okey. Ada kemaafan di sisi Allah. Silakan Kak Bonda. Ada lagi soalan? Mungkin satu lagi soalan. Sebelum kita tutup kuliah. Ustaz ada kuliah lain ke lepas ni? Ya, ada. Saya nak lari ke pejabat pula. Oh, ya. Kalau ada soalan tak? Kalau tak ada, kita tutuplah. Ustaz pun dah ada hal. Sebab hari ni pun Ustaz pun dijemput macam secara mengejut jugalah untuk kuliah kita hari ni. Bonda tadi memang kerap memang dia mengejut. Memang saya selalu terkejut. Tapi tak apa, tak salah. Selagi tak saya ada Ustaz ready je. Okey, kalau macam tu Adi Irma ada nak soal ke? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada dah soalan. Okey, Ros Fatimah silakan. Nak tanya, kalaulah kita mengikut imam yang bacaan daripada yang bacaan rukun tu tak berapa betul tajwid dia Ustaz, macam mana kita kena
Mufarakah ke apa ke? Okey, dia kesalahan dalam bacaan ni dia ada dua. Satu kesalahan yang dinamakan kesalahan jali. Satu lagi kesalahan dia dinamakan khafi. Kesalahan khafi dimaafkan. Atau dengung-dengung dia, panjang pendek dia kurang, tu dimaafkan. Tapi kalau dia baca Alhamdulillah, nampak tak jelas tak dia punya salah dia? Jelas Ustaz. Tu jelas. Maka itu namanya kesalahan jali. Bila kesalahan tu kesalahan jali ataupun kesalahan yang jali, maka kita wajib mufarakah. Bergantung pada kesalahan imam. Satu lagi, saya adalah guru Quran. Saya mengajar di satu tempat dekat Johor ni, dia ada tahsin Al-Quran. Seluruh Johor ada kelas tahsin. Tahsin ni maksudnya mengelokkan bacaan. Dan saya mengajar kebanyakan kelas tahsin ni, diorang ni kebanyakan adalah guru-guru Quran. Dan saya akan mengajar diorang, mengajar tentang kaedah untuk mengajar. Dia faham tak? Contohnya, puan ada mengajar, ada anak murid. Tapi ada masalah nak menerangkan. Jadi tugas saya ialah menerangkan kepada guru Quran cara nak menerangkan pada pelajar dia. Nanti saya bagi contoh lah. Contoh macam mana cara nak menerangkan ni. Nanti suatu masa nanti saya tunjukkan. Bila sampai kepada cara bacaan. Okey? Okey. Dia cara nak menerangkan bacaan itu kepada anak murid dia. Okey. Jadi kalau kata Kak Rosyatimah tadi, kalau misal kata tengok kesalahan dia. Kesalahan dia jelas ke tidak? Contohnya, Iyaka. Dia sebut, Iyaka. Iyaka. Okay. Dengan orang sebut dengan iyaka. Apa beza dia? Penekanan pada sabdu. Dia tak ada sabdu. Bezanya ialah sabdu. Huruf sabdu tu iyaka, sabdu tu seolah-olah gugur. Tak ada. Kalau iyaka, kan? Iyaka na'budu wa iyaka. Ada sabdu kan? Dengan sebab dia buang sabdu, itu kesalahan jali. Makna dia dah berubah makna. Itu kesalahan jali. Kesalahan jali ni sama ada berubah makna ataupun tak berubah makna, dia adalah kesalahan besar. Kalau kesalahan besar kena mufarakah. Tapi kadang-kadang kita fikir gini. Makhraj. Makhraj itu ada tengok pada keadaan. Kadang-kadang dia sebut tu apa nama, semua dia tak mampu nak sebut betul. Betul benda tu. Sebetulnya untuk to dia sebut apa ta gitu, tak berapa jelas. Okey, tapi kita faham dia sebenarnya sebut huruf ta, itu je kadar kemampuannya. Itu yang dikatakan jali ataupun tak jali. Itu je lah. Jali atau kofi. Masa mufarakah tu kita dalam saf. Kita tetap duduk dalam saf tu lah juga Ustaz. Ya, tetap dalam saf. Kita tak boleh keluar. Nak keluar ke mana? Belakang kita penuh, depan kita penuh. Tak boleh. Jadi kita mufarakah maksudnya pada waktu itu yang bagusnya kalau kita mufarakah, kita semayang. Habiskan dulu ikut imam. Kita seolah-olah semayang masih lagi ikut imam. Seolah-olah masih ikut imam. Imam baca surah, kita pun baca surah juga. Okay, baca surah. Cuma imam baca panjang. Kita pun panjang sikit bacaan kita. Ataupun ulang-ulangkan bacaan yang pendek kita tu. Lepas tu bila marukuk, kita ikut. Seolah-olah kita masih lagi ikut imam. Seolah-olah. Tapi kita dah niat, kita dah tak ikut imam dah pada kita-kita. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada admin. Saya rasa itu saja sebab Ustaz pun ada urusan lain lepas ini. Jadi alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Syukran jazilan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karumi yang sudi bersama kita walaupun dijemput pada saat yang macam mengejutlah. Untuk berada di Google Meet Gema Nur Iman untuk menggantikan kuliah duha kita pada pagi ini dan menyampaikan syarah tentang khusyuk dalam solat, dalam sembahyang. Mudah-mudahan dengan huraian sebentar tadi dapat meningkatkan khusyuk kita dalam sembahyang, terutama keadaan hati yang sentiasa murakabah, iaitu beri penumpuan, yang musyahadah, iaitu yang kesaksian, kuduk, merendah diri, dan kita terus mengagungkan kebesaran Allah. Mudah-mudahan solat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz
untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang isu tentang khusyuk dalam solat ini, insya-Allah kira diizinkan pada waktu ataupun masa yang lain, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman yang menyediakan platform untuk kuliah duha kita. Syukran jazilan kepada para jemaah walaupun sikit hari ini, sebab kita beri pun untuk perubahan waktu tu dalam masa yang singkat, jadi mungkin ada para jemaah tak sempat melihat kuliah kita yang di bergendak awal pada hari ini daripada 9.30 ke 8.30. Jadi walau bagaimanapun yang hadir mudah-mudahan dapat manfaat, dapat tingkatkan ilmu. Moga-moga Allah tetapkan iman kita, dekatkan hati kita kepada kebaikan, jauhi kita dari segala kejahatan. Mudah-mudahan jadikan hari ini penuh dengan rahmat, berkati hidup kita, dan setiap apa yang kita rancangkan hari ini telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya untuk kuliah kita pada hari ini pukul 2, khas untuk muslimah saja bersama dengan Ustazah Helen. Pukul 5.15 bersama dengan Ustaz Elin Aminin kelas Tahsin. 8 malam bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Tadabbur. 9.15 Kuliah Isya bersama Major Ustaz Man Naim pengajian berkitab. Jadi teruskanlah mengimarkan kuliah-kuliah yang telah kita sediakan hingga ke waktu Isyak malam ini. Jadi sebagai penutup kuliah duha, sekali lagi syukran jazilan kepada Ustaz kerana menerima jemputan walaupun saat akhir. Mudah-mudahan kita diberkati dan mohon Ustaz memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Silakan. Okay, terima kasih admin. Sebelum saya tutup Puan, saya sangat berbesar hati bila perempuan ikuti kelas-kelas seumpama ni buka video. Saya sangat besar hati kalau perempuan boleh melakukannya. Puan akan gembirakan saya dan gembirakan guru-guru lain juga. Menunjukkan kita ada pun Cik Jalal. Kau dah tak nampak tadi. Dia buka dia pun nampak. Okay, terima kasih banyak kepada semua. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Kak. Okey, sama-sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Panjang umur, kita jumpa lagi. Ampun maaf kalau ada kekurangan. Apa saja kekurangan tu daripada saya. Nak buang tepi tak apa, boleh buang. Tetapi yang mana kebenaran, jangan buang. Itu daripada Allah. Tak dapat tidak. Okay, terima kasih banyak semua. Terima kasih Amin kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, insya-Allah. Waalaikumsalam.